Okey, jadi kita masih lagi dalam topik materials removal. Kita belajar berkenaan dengan proses yang terlibat dalam materials removal, ya. Iaitu kita belajar berkenaan dengan machining, ya, 2 minggu lepas, sebelum raya. Bermula kita belajar berkenaan dengan teori-teori machining, ya. Kemudian kita belajar berkenaan dengan jenis-jenis machining, alright? Apa dia jenis machining yang kita belajar? Apa dia? Ingat lagi tak? Latih di Lat- Latih ingat kopi kopi ke? apalah doktor? Tani. Lathe, bukan latih. Lathe tu adalah nama mesin dia. Proses machining dia apa? Tani. Turning. Okey, betul, turning. Kemudian itu satu jenis. Jenis yang kedua kita belajar apa dalam machining? Milling. Milling, ya. Okey. Jadi turning adalah salah satu jenis machining, milling adalah salah satu jenis machining. Itu adalah dua proses machining yang berbeza, eh. Jadi saya harap awak ingat tau kalau turning tu macam mana proses dia. Kalau milling tu macam mana proses dia. Ya. Kalau turning dia pakai satu mata je. Ya. Jadi produk berputar, kita ada satu tool, tool dia ada satu mata saja. Jadi dia akan masuk, dia akan potong permukaan produk, ya, biasanya akan membuat bentuk silinder. Kalau milling dia ada banyak mata, ya, dia ada banyak cutter, dia ada banyak pemotong yang kita letakkan dalam satu silinder, ya, jadi dia akan berputar. Alright, jadi hopefully awak ingat. Kemudian hari ini kita akan belajar jenis machining yang ketiga, iaitu abrasive machining, ya, abrasive machining. Okey, kita tengok. Okey, jap saya kecilkan benda ni. Okey, proses turning dan juga milling ni dia punya dimensional accuracy dia tak berapa tepat, ya. Jadi kalau nak lagi tepat kita pakai abrasive machining ni, ya. Jadi kalau kita nak dimensional accuracy, kita nak surface finish yang bagus, kita pakai abrasive machining, ya. Apa dia abrasive? Abrasive ni ialah a small hard particle having sharp edges and irregular shape. Itu abrasive. Ya, dia adalah partikel-partikel lah. Ya, dia adalah partikel yang tajam. Okey. Jadi dia adalah partikel yang tajam yang dia akan remove small amounts of material. Ya, jadi dia buang sikit-sikit. Jadi sebab itulah kita boleh dapat dimensi yang bagus. Ya, dia buang sikit-sikit. Ya, remove small amounts of material from surface through a cutting process that produce tiny chips. Okay. Dan abrasive ni kita letak di grinding wheel. Jadi dia macam milling juga, ya. Kalau milling tu dia ada cutter. Kalau proses abrasive machine ini dia pakai wheel juga, dan di permukaan wheel tu dia ada abrasive, ya, sharp particle tadi tu, ya. Contoh paling mudah adalah sandpaper, kertas pasir. Kertas pasir dia pakai abrasive lah, ya. Daripada kertas tu dia letak partikel-partikel yang keras, yang tajam, yang kita boleh haluskan permukaan. Ya, jadi sandpaper, emery cloth ni dia guna abrasive. Okey. Jadi abrasive ni adalah hard, ya, dia keras, boleh digunakan untuk finishing process for metal and alloy. Ya, untuk metal dan alloy dia boleh. Kegunaan dia adalah for finishing ceramics and glasses. Ya, jadi ceramik dan kaca sesuai untuk menggunakan abrasive ni, ya. Sebab apa? Dia 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 buang sikit-sikit. Jadi seramik dan kaca ni kan dia senang pecah kan. Jadi kita pakai abrasive untuk finishing dia. Ya, dia boleh gunakan untuk cutting off, proses memotong. Okey. Boleh digunakan untuk remove unwanted well bits and spatter.
ya, masa proses welding. Cleaning surfaces with jets of air or water containing abrasive particles. Ya, jadi ada certain proses cleaning yang menggunakan udara ataupun air yang kita letak abrasif dalam dia. Ya, jadi kita sembur air itu bersama abrasif untuk membersihkan surface. Right. Jadi dalam proses abrasive machining ni kita gunakan grinding wheel, ya, dan proses tu kita panggil proses grinding, ya, proses grinding, di mana proses grinding ni dia boleh menghasilkan ataupun membuat proses-proses grinding seperti dalam rajah ni, ya. Itu untuk buat grinding cylindrical surface, ya. Jadi ini adalah kita punya grinding wheel. Ini grinding wheel ni bulat lah ni, ya. Grinding wheel ni sebenarnya bulat, dia macam ni. Macam tu lah lebih kurang, Jadi dia akan berputar-putar, okey, untuk membersihkan permukaan, ya. Yang ni boleh bersihkan cylindrical surface ataupun dia bersihkan conical surface, ya. Ataupun dia boleh buat grinding untuk fillet, ini fillet, buat grinding untuk helical, buat grinding untuk concave, bentuk cengkung macam ni, buat grinding, ni boleh buat cutting, ya, cutting dan juga slotting. Okey, dia potong sikit-sikit, ataupun dia boleh buat internal grinding, ya, untuk internal yang belah dalam silinder ni, dia boleh buat grinding itu. Okey, ini adalah proses-proses dia lah dalam proses grinding. Okay, kita tengok video. Inilah proses grinding. Jadi kita ada grinding wheel ni, ini grinding wheel lah, ya, yang berputar ni. Yang bawah ni lah kita punya workpiece kita lah yang kita nak buang dia punya permukaan dia. Inilah proses grinding. Jadi kita punya abrasive tu ada kat permukaan grinding wheel ni. Pada permukaan grinding wheel ni adalah kita punya abrasive. Right? So dia lebih kurang sama macam milling lah. Ya, kalau milling dia ada cutter pada dia punya wheel ni. Tapi kalau untuk grinding dia pakai abrasive sebagai pemotong. Right? Boleh faham ni rasanya bengkel ada ni. Apa ni, grinding machine. Right. Okey, sekarang ni kita tengok jenis-jenis abrasive. Ya, abrasive that are commonly used adalah dia pecahkan kepada beberapa jenis lah. Yang pertama ialah conventional abrasive, ya, super abrasive, ada dua, ya, conventional abrasive dengan super abrasive. Ya, di mana super abrasive ni dia adalah lebih keras lah daripada conventional. Okey, jadi jenis-jenis dia adalah cubic boron nitride, ya. Jadi abrasive yang daripada cubic boron nitride ataupun diamond. Ya, dua-dua ni dipanggil super abrasive. Okey, sifat bagi abrasive ni, salah satu sifat dia yang penting adalah friability. Ya, friability itu the ability of abrasive to fracture into smaller pieces. Ya. Maksud dia abrasive tu mudah untuk pecah. Ya. Jadi abrasive ni sifat yang bagus dia adalah dia kena mudah pecah. Ya. Sebab apa? Bila dia pecah, dia akan hasilkan permukaan pemotongan yang baru. Ya. Jadi kita punya abrasive tu akan sentiasa tajam. Ya. Jadi kita punya abrasive particle tu dia kena mudah pecah, barulah dia adalah jadi abrasive yang bagus. Ya. Jadi friability ni adalah ability of the abrasive grains to fracture into smaller pieces. Okay. Kita tengok lagi abrasive types. Okey, yang paling biasa sekali adalah ini, iaitu emery corundum. Corundum ni adalah sejenis alumina, quartz, garnet, diamond. Ini adalah
abrasive yang biasa, yang common, yang dibuat secara sintetik adalah aluminium oxide, ya, abrasive yang dibuat daripada aluminium oxide, seeded gel, silicon carbide, cubic boron nitride, diamond, itu. Mana? Ni, 5 ni adalah yang dibuat secara sintetik. Yang atas ni adalah natural lah, ya. Yang bawah tu adalah sintetik. Okey, jadi abrasive ni dia ada size dia. Dia adalah very small, ya. Compared to cutting tool, ya, cutting tool untuk proses turning, proses milling besar. Kalau abrasive ni kecil. Ya. Dia ada sharp edges and allow removal of small quantities of material. Ya, dia boleh pecah. Dia memotong material tu sikit-sikit. Ya, removal of small quantities of material. Boleh menghasilkan very fine surface finish and dimensional accuracy. Right? Dia punya size ni kita ukur berdasarkan kepada grid number. Right? Di mana the smaller the grain size, the larger the grid number. Ya, jadi lebih besar grid number tu bermaksud grain size tu lagi kecil. Okey. Antara abrasive dengan workpiece ni dia ada compatibility dia, ya. So dia ada certain material hanya boleh dipotong oleh certain abrasive saja. Ya, sebab apa? Dia ada affinity. Dia boleh melekatlah, ya. Affinity of the abrasive grain to the workpiece. Ya, dia ada affinity, dia boleh melekat. Okey. Jadi yang kita nak adalah the less the reactivity of the two materials. Ya, dia tak boleh bertindak balaslah antara workpiece dengan abrasive. Ya. Jadi the less the reactivity, the less wear. Ya. Dan juga dulling. Ya. Lambatlah haus dia punya abrasive tu kalau tak ada reactivity antara abrasive dengan workpiece. Okey, jadi kalau aluminium oxide dia punya abrasive, yang ni boleh digunakan untuk carbon steel, ferrous alloy, alloy steel. Dia pakai aluminium oxide. Okey. Untuk silicon carbide, dia boleh digunakan untuk non ferrous dan juga cast iron. Itu silicon carbide. Okey. Cubic boron nitride boleh digunakan untuk steel dan juga cast iron. Okay, diamond untuk ceramik, cemented carbide dan hardened steel. Ya. So jadi kalau kita nak potong carbon steel, kita pakai aluminium oxide lah. Kita tak pakai abrasive yang lain. Okey, jadi kita punya abrasive tu kita letak pada grinding wheels, ya. Macam tadi dah video tadi. Di mana each abrasive grain dia akan remove only very small amount of material at a time. Okay. High rates of material removal can be achieved when large number of these grains act together. Ya. Jadi sebab dalam grinding wheel tu dia ada banyak abrasive. Okay. Jadi macam ni. So tadi kan kita punya workpiece ni, ini workpiece kita. Ini adalah kita punya grinding wheel. Okey. Jadi pada grinding wheel tu kita punya abrasive. Ya. Kalau kita tengok besar-besar dia macam ni. Ya, pada sini. So kita ada grinding, kita ada abrasive kita ni abrasive. Ya, yang dia diikat antara setiap satu ni. Ya. Dia ada ikatan. Ada bond lah, ya, antara setiap partikel tu. Alright. Okey, dan benda ni adalah pada kita punya grinding wheel lah. So ini kita punya grinding wheel ni. Alright. Okey. Jadi semasa proses memotong tu, kita punya grain ni dia akan pecah. Ya, so ini dia akan pecah, ya. Dan bila dia pecah, dia akan menghasilkan permukaan pemotongan yang baru. So dia akan sentiasa tajam. Okey. Selain daripada kalau dia tak pecah tu, ya, dia akan jadi hauslah kita punya grain, ya, dia akan menghasilkan wear, ya, dipanggil atricious wear.
Ya, kalau tak pecah. Ya, jadi kita nak grain tu pecah supaya dapat permukaan pemotongan yang baru. Okey. So dan pada grinding wheel ni dia ada porosity, dia ada liang-liang, ya. Jadi dia kena ada liang-liang ni, dia kena ada porosity di antara kita punya abrasive. Okey. Liang-liang ni ataupun porosity ni penting, ya. Sebab apa? Dia provide clearance for produce chips and cooling, ya. Jadi liang-liang tu dia boleh menyebabkan kita punya chip material kita buang tu dia boleh terkeluar, ya. Dan juga dia boleh menyejukkan kita punya grinding wheel for cooling, ya, akibat daripada porosity tu. Ya, jadi porosity pentinglah pada kita punya grinding wheels. Okey, jadi pada surface grinding wheel tu dia ada porosity, ya. Okey, apa ni? Straight cup. Okey, tak apalah. Kita skip ni Okay, only a small volume will consist of super abrasive. Okay, super abrasive ni dia high cost, ya. Jadi tak banyaklah digunakan untuk super abrasive ni. Okay, ini dia punya numbering system lah, numbering system. Ya, jadi untuk numbering system bagi kita punya grinding wheels ni dia memberikan type of abrasive, grain size, grade, structure dan juga bond type. Okey, contohnya macam ni kan 51A 36L 5V23. 51 ni adalah manufacturer symbol, A ni adalah abrasive type, ya. Contohnya kalau A adalah aluminium oxide lah. 36 ni adalah dia punya abrasive grain size, ya. Jadi 36 ni makin tinggi numbering dia, makin kecil saiz partikel, ya. Uh, so 36 ni mana 36? Ni 36 medium lah, medium. Kalau 180 ni dia 600 ni very fine lah, dia lagi kecil. Okey, L ni adalah grade, ya, daripada soft, medium ke hard, ya. Jadi L ni medium lah, ya, grade yang medium. 5 ni adalah dia punya structure sama ada dense ataupun open, ya. So yang ni adalah porosity dia, ya. So makin tinggi ni makin open, maksudnya porosity makin banyak. Right? Bond type ini adalah bond yang mengikat partikel-partikel tu. Ya, jadi ini adalah bahan-bahan lah yang mengikat partikel-partikel abrasif. Ya, kalau V ni dia adalah jenis vitrified, ya, yang mengikat partikel. Okey, dan 23 ni adalah manufacturer's record. So ini adalah kaedah numbering lah bagi grinding wheels. Okey, dan ini ada contoh yang lain lah. Okey. So, partikel-partikel abrasive ni diikat antara satu sama lain, ya, menggunakan kaedah-kaedah mengikat dia lah, ya. Dia ada beberapa kaedah ikatan, types of bonds, iaitu sama ada vitrified, ya, seperti yang ditunjuk dalam contoh tadi, vitrified. Vitrified ni dia diikat oleh feldspar ataupun clay. Ya, jadi partikel-partikel abrasive kita tadi tu diikat oleh feldspar dan juga clay. Untuk menghasilkan jenis vitrified ni. Ya, sifat dia adalah strong, stiff, porous, resistant to oil, acids and water. Ya, kalau pakai jenis vitrified. Kaedah yang kedua ialah secara resinoid. Ya, resinoid ni kita guna resin, ya, polimer lah, ya, thermosetting resin untuk mengikat partikel-partikel abrasive. Okey. Kelebihan dia adalah dia lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Kalau vitrified ni adalah sifat kaca, ya. Dia jadi keras lah, dia adalah brittle lah. Kalau resinoid ni dia lebih fleksibel. Okay, kaedah ketiga adalah reinforced wheel. Okay, jadi kita letak fiberglass, ya, fiberglass
di antara partikel-partikel abrasif. Nombor 4, termoplastik, ya, pun boleh digunakan sebagai pengikat. Nombor 5, rubber. Okey. Lower in cost ya rubber ni. Okey, jadi itu dia ya, jenis-jenis bond. Okey, jadi grade tu memberikan measure of the bond strength ya, dan juga hardness. Okey, right. Structure yang seperti tadi dia memberikan grade untuk porosity lah, sama ada dense ataupun open. Alright. Okey, jadi tadi adalah ditunjukkan jenis-jenis abrasif ya, dan juga jenis-jenis bond yang mengikat antara abrasif ni. Sekarang ni barulah kita masuk kepada proses grinding tu, grinding proses. Okay, so grinding process ni adalah suatu chip removal process that use individual abrasive grain as the cutting tool. Ya. Jadi macam ni. So kalau ini kita punya grain kita, ya. Ya. Jadi dia memotong macam ni, ya. Ini adalah dia punya sudut potongan ni, ya. Sudut potongan. Sai yang kita belajar sebelum ni So kita punya sudut potongan ni dia adalah negatif Dia adalah negatif. Kalau ingat lagi kaedah pemotongan yang kita belajar sebelum ni 2 minggu lepas, kalau kita punya cutting tool macam ni, ya. Ini adalah kita punya workpiece kita. Right? So ini adalah kita punya permukaan cutting yang dah dipotong. Ya, so ini adalah cutting tool. Okey, ini adalah kita punya chip. Right? Kalau ingat lagi. Ya. So, kalau kaedah pemotongan biasa yang saya tunjukkan sebelum ni, kita punya sudut pemotongan ni kat sini. Ini sai kita. Sudut pemotongan kita positif. Untuk grinding proses ni, sudut pemotongan dia negatif. Sudut pemotongan dia negatif, dia kat sini. Dia negatif. Kalau kita punya yang kita tunjukkan untuk proses turning, milling, dia adalah positif. Alright? So, jadi parameter-parameter yang terlibat dalam proses grinding ni adalah grinding force. Yeah. So, grinding force ni penting sebab dia akan estimate power requirements. Alright. Ini adalah faktor-faktor lah yang mempengaruhi yang akan memberi kesan lah hasil daripada grinding force. Okay. Apa variables yang mempengaruhi grinding force ni adalah ni dia. Ya, V bagi V besar set D bagi D UTS. Mana dia punya ni? Dia punya simbol ni adalah simbol cutting yang biasalah yang kita belajar sebelum ni. Sebagai contoh soalan, okay, kita ada surface grinding operation low carbon steel dengan wheel diameter D 250 mm, ya, D besar. Dia punya rotating speed ni adalah 4000 RPM, 4000 rotation per minute. Width of cut W adalah 25 mm. Depth of cut 0.05 mm, ya, depth of cut. Feed rate adalah 1.5 meter per minute, ya. Iaitu berapa banyak dia bergerak dia berapa banyak dia bergerak. 1.5 meter per minute. So soalan dia adalah calculate the cutting force. Right? So kalau kat sini kita ada nilai D, kita ada nilai N, kita ada nilai W, kemudian depth of cut D kita dah ada, feed rate F. Alright? Sekarang ni saya cari cutting force. Apa formula dia tadi? V bahagi V set D bahagi D UTS.
So, material removal rate. Apa yang keluar kat bawah dulu? Klik. Okey, okey. Ni. Bermula dia cari material removal rate dia, itu di WV. Ya. Ini adalah depth of cut kita tadi, 0.05. Ini adalah width tadi. Ini adalah V 1500. Ya. 1500. Mana datang 1500 ni 1500 ya V. Ini tak ada pula 1500. Mana datang V ni V 1500 V V. Dia tak ingat lah V ni datang di mana Siapa tahu V ni datang di mana? 1500 V milimeter Oh, so sebab ni inilah dia. So ini 1.5 meter per minit. So tukarkan kepada milimeter ya. Tukarkan kepada milimeter 1.5 meter per minit kan. So dia nak jadi milimeter per minit. Betul? So meter ni kena matikan lah ya. Meter. So berapa 1 meter berapa milimeter? 1000 milimeter kan? So darabkan dengan 1000 jadilah 1500. Okey? Milimeter per minit. So ini adalah nilai V kita lah. Right? So dapat material removal rate. Dah dapat material removal rate, kita kira power, ya. Power adalah U darab dengan MMR. Okey, U ni apa dia? 40. 40 bahagi 60 darab dengan Newton meter per minute Newton meter per minute. U. U ni apa dia pula ni U. U. Tak ada dalam ni U. Power ialah U darab dengan MMR. Lepas tu daripada power dia kira nilai torque. Daripada nilai torque tu kita dapat cutting force. 24 Newton lah. So inilah jawapan dia. Okay, sekejap. So nanti saya check balik apa dia nilai U ni tak apa. Nanti saya study balik. Lepas tu saya ajar korang balik So nanti kita go back balik kepada example tadi tu lepas ni Kita teruskan. Iaitu berkenaan dengan temperature. Temperature ni penting lah dalam grinding sebab apa samalah macam turning dengan milling dia akan mempengaruhi proses machining kita. Dia akan affect the surface properties boleh menghasilkan residual stress temperature ni sebab apa bila suhu naik dia akan mengembang kalau bahagian yang sejuk lagi dia tak mengembang jadi dia akan menghasilkan stres. Okey. Juga akan menghasilkan distortion akibat daripada expansion dan juga contraction. Okey. Ini formula dia untuk surface temperature punya formula. Right?
Okey, jadi bila kita tambah D ni depth of cut, D ni grinding wheel punya diameter, V ni laju lah. Laju pergerakan workpiece saya rasa. Okay, bila benda ni meningkat, temperature akan meningkat. Proses grinding juga menghasilkan spark. Ya. Kalau milling dengan turning ni dia tak ada spark. Ya. Grinding ni dia ada spark. Ya. Boleh bayangkan kalau kita nak tajam, biasanya grinding ni kita guna untuk menajamkan pisau, parang kan. Siapa pernah tengok lah. Ya, dia keluar spark. Okay. Jadi chips akan melt lah ya, akibat daripada spark tadi. Okay. Kemudian excessive temperature akan menghasilkan tempering and softening of the workpiece surface. Ya, dia akan mengubahlah sifat workpiece tu. Okey, dan juga boleh menghasilkan terbakar. Ya, member the workpiece surface. Okey. Jadi kita kena check lah. Okey. Seterusnya ni kita tengok grinding wheel punya wear, ya, di mana kita punya grinding wheel akan haus lah, ya. Jadi haus, wear pada grinding wheel ni kita panggil atricious grain wear, ya. Di mana dia similar macam flank wear pada cutting tools. Di mana cutting edge become dull and develop a wear flat. Dia akan jadi rata lah. Okey, jadi kena pilihlah abrasive yang sesuai lah supaya tak berlaku atricious grain wear ni. Iaitu kita kena select based on reactivity of the grain. Reactivity macam saya sebut tadi, dia boleh bertindak balas dengan workpiece. Ya, bergantung juga kepada workpiece hardness dan juga toughness. Right. Wear yang lain pula ialah grain fracture, ya, tapi grain fracture ni bagus. Ya. Dia kena fracture at moderate rate. Ya, dia tak boleh fracture banyak sangat, dia tak boleh fracture sikit sangat. Ya, moderate rate. Ya, kita nak fracture ni sebab apa? Kita nak dapatkan permukaan pemotongan yang baru. Ya, supaya new sharp cutting edges are produced continuously during grinding. Ya, jadi grain fracture ni baguslah. Okay. Next adalah grinding ratio. Apa dia grinding ratio? Dia adalah volume of material removed bahagikan dengan volume of wheel wear. Ya, jadi berapa banyak material yang kita buang daripada workpiece tu, kita bahagikan dengan berapa banyak material yang hilang pada kita punya grinding wheel. Okay. Higher the force, greater the tendency for the grains to fracture. Ya, lagi tinggi daya pemotongan tu, lagi tinggilah, lagi banyaklah grains tu akan fracture. Higher the wheel wear, lower the grinding ratio. Ya, jadi kalau grinding wheel tu haus dengan banyak, kita punya grinding ratio akan jadi rendah. Ya, sebab apa? Volume of wheel wear ni belah bawah ya. Jadi kalau yang ni lagi tinggi, grinding ratio ni akan menjadi lebih rendah. Right. Okey, jadi bila grinding wheel kita jadi haus, ya, dia dah tak tajam lagi, kita kena lakukan proses menajamkan dia balik. Ya, menajamkan balik dengan kaedah-kaedah seperti ni. Kita boleh lakukan proses dressing, truing ataupun shaping. Ya, untuk menajamkan balik kita punya grinding wheel. Dressing ni apa dia? Dia adalah proses conditioning. Okey, jap. Oh, jadi truing ni masuk dalam dressing lah. Ya. Iaitu dressing ni kita buat pada dull wheel. Ya. Kita punya grinding wheel yang dah haus ataupun bila wheel tu become loaded. Okey, become loaded ni maksud dia chip tu dia dah masuk dalam kita punya grinding wheel. Ya, jadi untuk membetulkan balik kita lakukan proses dressing. Ya. Jadi loaded tu ataupun loading ni adalah bila kita punya porosities dalam kita punya wheel surface ni fill with the chips. Ya, penuh dengan chip dah, jadi dia jadi loaded. Okey. Jadi kita lakukanlah proses dressing, ya. Jadi
dressing teknik dan juga frekuensi tu berapa banyak, berapa kali kita lakukan dressing tu, dia akan affect grinding forces dan juga workpiece surface finish. Okay. Selain daripada dressing ni, iaitu conditioning dan truing, kita juga lakukan proses shaping. Ya. Jadi kita shape grinding wheel tu to the form to be ground on the workpiece. Kita boleh bentuk kita punya grinding wheel supaya mengikut hasil yang kita nak, workpiece yang kita nak. Ini adalah proses dressing, ya, dressing and truing, ya, menggunakan dia ada single point dressing diamond ni, ya. Ini jadi dia betulkan baliklah kita punya permukaan grinding wheel. Okey. Jadi ini single point, yang ni fixed angle swiveling dresser, rotary dressing unit. Okey, kemudian kita ada precision radius dresser, shaped diamond roll dressing, yang ni shaping lah, ya, shaping. Dan silicon carbide diamond dressing wheel. Okey. Yang ni lah proses dressing, ya. Jadi dia bersihkanlah, dia betulkan balik ikut permukaan yang kita nak lah. Right. Next adalah grindability, ya, iaitu the indicator of how easy it is to grind a material. Ya, grindability. Jadi certain material tu mudah untuk kita lakukan proses grinding, certain material susah. Jadi pengukuran dia ialah grindability. Okey. Dalam mengukur dia tu, dia akan masukkan sekali quality, ya, quality of the surface produced, dia punya surface finish, surface integrity, wheel wear, cycle time, overall economics. Alright. Dan dia punya wheel selection involve the shape of the wheel, yeah, shape of the part to be produced, characteristic of the workpiece material. Okay, right. Okay. Okay. Jadi itu adalah berkenaan dengan proses grinding. Sekarang ni kita tengok jenis-jenis grinding operation. Ya. Jenis yang paling biasa sekali adalah surface grinding. Surface grinding ni adalah proses grinding yang macam dalam video tadi. Ya, di mana kita grind permukaan saja. Ya. Surface grinding. Iaitu involve the grinding of flat surfaces. Ya, untuk surface yang flat. Okay. Dalam proses ni adalah workpiece kita secure on a magnetic chuck, ya. Jadi workpiece tu kita letak atas table, kita ikat menggunakan magnet, ya. So kita ikat menggunakan magnet. Okey, kemudian kita lakukan proses traverse grinding, ya. Jadi yang bergerak dari kanan ke kiri tadi tu kita panggil traverse lah, ya. Dia traverse grinding. Di mana table tu dia akan ulang-alik, ya, table reciprocates longitudinally. So yang bergerak tu adalah table, ya, table yang bergerak. Grinding machine kita berputar kat belah atas lah. Okay. Itu traverse grinding. Kalau plunge grinding ni kita punya wheel dia akan move radially. Radially ni bukan radically. Radially. Radially. Dia masuk ke dalam lah, dia akan masuk ke dalam. So dia plunge lah, dia masuk ke dalam workpiece. Plunge grinding. Kemudian kita ada juga vertical spindles, rotary tables to allow number of pieces to be ground in one setup. Ya, jadi kalau ada banyak workpiece, dia boleh juga, ya, lakukan proses grinding serentak. So inilah dia traverse grinding. Yang ni, ini adalah traverse grinding. Workpiece ni bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, wheel tak bergerak lah, wheel berpusing je.
Kemudian kita ada plunge grinding. Ini adalah plunge grinding di mana wheel dia akan turun ke bawah, ya. So dia akan buat bentuk lah. Okey, vertical spindle. Ini vertical, right? So dia boleh grind kita punya workpiece permukaan dia. Ya. Ini adalah mesin untuk proses grinding, ya. Kita panggil horizontal spindle surface grinder. Right? Dia lebih kurang sama macam milling lah, macam milling punya mesin. Okey. Proses grinding yang lain kita ada cylindrical grinding, ya. Jadi dia boleh mesin external cylindrical surface ataupun shoulder workpiece, ya. Jadi kita punya workpiece adalah cylindrical. Yang ni, so ini lebih kurang sama macam turning lah, ya. Macam turning. Okey, ini cylindrical grinding, right? Okey. Inilah cylindrical grinding. So macam turning, kan? Macam turning. Thread grinding, ya, untuk menghasilkan thread. Internal grinding, dia grind permukaan dalam. Okay, jadi permukaan dalam yang dia grind. Internal grinding. Centerless grinding. Kalau centerless grinding, dia macam ni. Ini centerless grinding. Ya, ini kita punya wheel. Ya, ini wheel kita. Kemudian yang memutarkan dia tu, sorry, salah. Grinding kita yang ni. Ini kita punya grinding wheel. Okey, ini ialah kita punya workpiece. Workpiece ni diletakkan atas blade. Ini ada blade. Blade ni yang support kita punya workpiece. Ya, jadi regulating wheel dia akan putarkan kita punya workpiece dan grinding wheel dia akan grind lah. Yang ni dipanggil centerless grinding. Right? Dia ada juga internal centerless grinding. Creep feed grinding. Okay, yang ni large scale metal removal operation, ya. Yang ni dia punya creep feed grinding ni, depth of cut dia, nilai dia small, workpiece speed is low, ya. Creep feed grinding. Creep feed grinding. Grinding juga boleh membuat untuk menghasilkan stok, ya, stok. Okey, menghasilkan stok, stok ni sebelum dilakukan proses-proses lain lah. Okey. Jadi proses grinding dia guna fluid juga, ya, fluid. Kegunaan fluid ni to reduce temperature, ya, improve part surface finish and dimensional accuracy, right? Improve efficiency of the operation. Okey, ini adalah grinding fluid dia lah, ya. Ya, diguna ni lah benda-benda ni, ya, emulsion, okey, chemicals, mineral oil sebagai grinding fluid. Okey, dalam proses grinding ni dia boleh ada chatter, ya, chatter yang akan mempengaruhi surface finish. Chatter ni bergetar lah, ya, kita punya mesin tu bergetar. Okey, dan menghasilkan chatter mark. Right? Okey, jadi ini punca dia, bearing and spindles of the grinding machine. Non-uniformities of the grinding wheel. Wheel kita tu tak betul-betul bulat, ya. Uneven wheel wear, ya, menghasilkan chatter mark. Poor dressing techniques. Okay. Using grinding wheel that are not balanced properly. External sources. Okay, kaedah untuk mengurangkan chatter using soft grade wheels. Kena dress the wheel frequently, changing the dressing techniques, reduce the metal removal rate, support the workpiece rigidly. Okay. Okay. Next adalah design. So, apa produk-produk yang design yang kita kena ikut kalau kita nak gunakan proses grinding ni? Ya. Jadi, parts should be designed so that they can be mounted securely. Ya, sebab kita nak letak
menggunakan magnet. Ya, letak atas kita punya table tu, ikat menggunakan magnet. Ya, jadi bila kita kena ikat dengan magnet ni, design produk tu kena sesuai lah yang kita boleh ikat. Ya. Interrupted surface should be avoided, as they can cause vibration and chatter. Ini sama macam tening lah. Tening bila dia bergerak, kita tak nak surface tu interrupted. Okay. Parts for cylindrical grinding should be balanced. Balance ataupun simetri lah. Kalau cylindrical. Okay. Short pieces should be avoided. Difficult to grind. Design kept simple to avoid frequent form dressing of the wheel. Jadi wheel ni kalau boleh kita tak nak lakukan proses form dressing lah ataupun shaping. Hole should be avoided. Tak nak lubang. Okay. In terms of economics, proses abrasive machining ni ataupun finishing operation ni dia necessary. Dia penting lah untuk kita dapat high dimensional accuracy and good quality surface finish. Jadi kebanyakan produk kita akan lakukan proses grinding. Okay. Right, ni adalah dia punya faktor-faktor lah yang mempengaruhi total cost. Alright, jadi itulah dia berkenaan dengan proses abrasive machining. Di mana proses abrasive machining ni dia menggunakan abrasive, iaitu partikel-partikel yang tajam, dan proses machining yang kita buat kita panggil proses grinding. Di mana kita guna grinding wheel. Dan dia ada beberapa jenis lah operasi proses grinding ni. Alright, jadi itu tamat berkenaan dengan material removal, iaitu kita belajar berkenaan turning, milling dan juga grinding. Okay, next ni kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter joining. Itu kita akan belajar berkenaan dengan welding, kita belajar berkenaan dengan brazing, soldering dan juga adhesive. Alright? Jadi kita break dulu 5 minit sebelum kita sambung chapter seterusnya. Alright? Boleh. Okay.
Alright, boleh kita start balik. Okay. Jadi joining process. Okey, kita sambung ya. Kita masuk kepada chapter yang baru iaitu joining processes. Joining processes. Jadi ini adalah topik-topik yang kita akan belajarlah dalam joining process, iaitu welding, brazing, soldering, adhesive bonding, mechanical fastening. Ya, ini jenis-jenis proses joining lah yang kita akan belajar. Okey, jadi joining proses ni dia ada banyak jenis, ya. Jadi dia pecahkan kepada 3, iaitu welding, adhesive bonding dan juga mechanical fastening. Ya. Welding pula dia pecahkan kepada 3, iaitu sama ada fusion, brazing dan juga soldering ataupun solid state. Alright. Manakala fusion pula dia terbahagi kepada 2, sama ada chemical ataupun electrical, iaitu punca kepada tenaga untuk proses welding tu, ya. Kalau puncanya adalah chemical, dia masuk dalam kategori chemical lah. Kalau punca tenaga dia electrical, dia masuk dalam kategori electrical, ya. Contoh chemical ni adalah macam oxy-fuel, ya, oxy-fuel gas welding, ya, di mana punca kepada tenaga supaya metal tu boleh melebur dan bercantum adalah datangnya daripada oxy-fuel. Jadi oxy-fuel tu adalah chemical, jadi dia masuk dalam kategori chemical. Ya. Kategori electrical punya welding ni contohnya adalah arc, ya, arca. Ya, di mana arca ni macam peti lah, peti yang kalau ada peti tu kan, ada arca. Ya, dia akan meleburkan metal tu kan, dia akan bersambung. Right? Kemudian dia ada brazing and soldering, kemudian kita ada solid state, ya. Solid state ni ialah dia punya metal dia tu tak melebur. Ya, dia tak melebur dan bercantum. Dia tak ada peleburan lah kat situ. Jadi itu masuk dalam kategori solid state. Ya. Dan dia pecah kepada 3. Bergantung juga kepada dari mana datang tenaga untuk material tu boleh bersambung. Ya. Sama ada electrical, chemical ataupun mechanical. Ya. Contoh electrical ni adalah resistance. Ya, iaitu akibat daripada rintangan, ya, kita alihkan arus elektrik. Jadi bila ada rintangan tu dia akan meningkatkan haba, dia akan mencantumkan antara 2 material. Ya. Kemudian kita ada chemical dan juga mechanical lah. Alright. Itu adalah welding. Kita ada juga adhesive bonding dan juga mechanical fastening. Ya, mechanical fastening contohnya fastening, seaming, crimping, stitching, ya, dan macam-macam lagi lah. Alright. Jadi kenapa joining process ni penting dalam proses manufacturing? Dia adalah sebab setengah hampir semua produk ni dia adalah besar. Too large to be made by individual processes. Ya. Jadi produk-produk ni contohnya macam casting kan yang kita belajar sebelum ni, kita tak boleh hasilkan proses satu produk tu dengan casting je. Ya. Kita buat proses casting lepas tu terus siap kita punya produk. Tak, biasanya tak. Ya. Kita ada komponen-komponen kita buat beberapa komponen,
Kemudian kita sambung dia. Kita join komponen-komponen tu menggunakan kaedah joining. Ya. Jadi memang susah untuk kita hasilkan satu produk tu dengan satu proses saja. Ya. Okey. Kemudian adalah lebih mudah, easier, more economical to manufacture and join individual components. Ya. Contoh macam cooking pot. Ya. Jadi dia punya pot kita buat asing, handle dia kita buat asing, kemudian kita sambung. Ya, menggunakan joining process. Okay. Kemudian produk juga kita perlu disassemble sebab kita perlukan lakukan maintenance. Ya, contohnya kita nak maintain enjin kereta, ya. Jadi kita kena buka. Jadi kalau kita tak lakukan proses joining, macam mana kita nak buka? Okey, jadi kita kena disassemble produk kita kalau kita nak lakukan maintenance. Next lagi adalah kita nak varying functionality. Ya. Jadi serta produk tu dia punya komponen tu dibuat daripada material yang lain. Ya. Jadi kalau dah material yang lain, kita kena asinglah dia punya proses. Kemudian kita sambung dia. Ya. Contoh macam carbide insert in tool steel, ya. Brake shoes, ya, brake pada kereta, right? Next, kenapa proses joining perlu adalah kita nak mudah transport. Ya. Jadi bila kita nak hantar produk kita, biasanya kita tak assembly dulu. Ya, kita pisahkan dia. Jadi untuk mudah untuk kita transport. Dah sampai barulah kita assemble. Ya, lebih mudah. Ya. Jadi contohnya shelving units, ya, perabot-perabot, ya, contoh macam kat IKEA tu kan kita beli, ya, kita kena pasang kat rumah. Right? Jadi dia tak siap pasang masa dia beli supaya memudahkan transportation. Okay. Jadi joining ni banyaklah digunakan dalam produk-produk. Contoh macam kereta. Kereta pun banyak proses joining di dalam dia. Contoh macam dia ada proses spot welding. Ya. Jadi body kereta ni dia punya komponen-komponen dia dilekatkan menggunakan spot welding. Ya. Kemudian dia ada mechanical fastening untuk dia punya body trim. Ya. Contoh dia macam bumper. Bumper ni kita nak lekatkan ke body kereta. Dia guna screw. Ya, mechanical fastening. Piping, ya, exhaust system ni dia guna welding. Ya. Body components ni dia ikat menggunakan proses seaming. Ya, seamed body components. Ini adalah mechanical fastening. Ya. Ni muffler welding. Fabric diikat menggunakan adhesive bonding. Ya. Kemudian emission control ni dia gunakan brazing. Ya. Electrical circuitry ni dia gunakan soldering. Ya. Engine digunakan bolt. Ya. Adalah joining juga. Okay. Kemudian ada banyak fastener lah. Dia pakai windshield. Ya. Itu kaca ni, ya. Kaca ni, cermin windshield ni diikat menggunakan bond, ya. Adhesive bonding. Ya. So ada berbagai jenis proses joining lah, ya, yang digunakan kat situ. Lagi ni adalah proses menghasilkan produk yang tak boleh kita hasilkan menggunakan satu proses saja, ya. Dia kena ada komponen-komponen. Contohnya macam produk ni, ya. Jadi kita kena weld, ya. Lebih mudah kita lakukan proses welding daripada kita hasilkan produk sebiji terus daripada menggunakan satu proses saja. Ya, ini adalah tool. Ya, yang tool itu dia ada carbide, ini adalah carbide yang kita lekatkan kepada body dia adalah low alloy steel. Ya, jadi dia lakukan proses brazing ni untuk melekatkan carbide tu. Okey. Alright. Jadi kita tengok proses joining yang pertama iaitu welding. Ya. Korang semua dah buat welding kan dulu kan masa dalam bengkel kan? Okey. Pakar ke dah jadinya welding? Terror dah? Belum. Kalau terror tu baguslah boleh. Kalau terror welding ni.
Okey, apa dia welding? Welding ni adalah union between pieces ya yang kita sambung komponen-komponen at faces rendered plastic or liquid by heat, pressure or both. Ya. Jadi permukaan metal tu kita lekatkan ya. Sama ada kita jadikan metal tu bersifat plastik, dia jadi lembut sikitlah ataupun kita tukarkan dia jadi liquid, kita leburkan dia. Ya, jadi dua kaedah lah ya. Jadi sama ada kita leburkan ataupun tukarkan dia kepada bersifat plastik menggunakan heat ataupun menggunakan pressure ataupun gabungan heat dan juga pressure. Okey. Okey, jadi ini tiga jenis metal joining proses tadi, iaitu kita ada ini adalah welding lah, welding, mechanical fastening dan juga adhesive bonding. Okey. Welding ni pula dia pecah kepada tiga, iaitu fusion welding, solid state welding, brazing and soldering. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok fusion welding, iaitu yang ni kan. Ini fusion welding. Kita tengok dia punya jenis-jenis dia. Fusion welding dia pecah kepada dua, iaitu jap, bagi hilang dulu ni. Hilang. Dia tak nak hilang pula. Tak apa. Energy source ya. Yang ni adalah energy source dia adalah elektrik. Yang ni adalah energy source dia adalah chemical. Okey. Jadi fusion welding ni dipecah kepada jenis punca energi dia datang dari mana. Energi untuk menyambungkan material kita tu. Okey. Untuk electrical pula dia pecah kepada ni. Arc, resistance, radiation, conduction, induction. Ini apa dia? Ini adalah punca kepada haba dia. Ya. Thermal source. Ya. Jadi dia punya arc ni adalah punca haba dia adalah arca. Ini resistant, ya, resistant tu yang menghasilkan haba tu. Radiation yang menghasilkan haba. Conduction yang menghasilkan haba. Induction yang menghasilkan haba. Yang tu adalah punca haba. Okey. Kemudian arc ni pula dia pecahkan lagi sama ada mechanical loading ataupun tidak. Ya, kita kenakan tekanan kepada dia ataupun tidak. Okey. So tekanan tu boleh datang daripada pressure. Ya. Jadi ada pressure ataupun tidak. Next pula adalah shielding. Ini shielding kita ada proses shielding ataupun tak ada. Ya, ataupun dari mana datang punca shielding tu. Ya, shielding ni adalah penting dalam proses welding sebab apa? Semasa proses welding tu kita leburkan metal. Ya, metal tu kita leburkan. Jadi semasa kita leburkan tu boleh berlaku oxidizing, pengoksidaan. Ya, udara luar boleh menyerang kita punya metal. Ya, jadi masa proses welding tu kita kena shield, tutup proses welding kita tu. Ya, supaya udara luar tidak menyerang kita punya proses welding. Ya. Kita kena ada shielding. Ya. Jadi shielding ni ada berbagai-bagai lah kaedah dia. Sama ada kita shield menggunakan gas, ataupun shield menggunakan flux, ataupun shield menggunakan vacuum. Ya, flame pun ada kaedah shielding. Okey. Jadi next ni adalah barulah dia punya proses. Ya. Contohnya adalah GTAW. GTAW adalah gas tungsten arc welding. Ya. Gas tu apa dia? Gas tu adalah punca shielding dia adalah gas. Okey, tungsten tu adalah jenis dia lah. Kemudian A ni adalah arc, ya, punca thermal dia adalah arc, ya. Jadi GTAW. Kita ada GMAW, gas metal arc welding. PAW, plasma arc welding. EGW, apa nanti tengoklah Kemudian kita ada flux ni. Flux ni ada SMAW shear metal arc welding, ya. SAW submerged arc welding, ya, dan seterusnya lah. Okey. Kemudian resistance ni ialah sumber haba dia adalah datang daripada resistance, ya.
Jadi dia boleh ada pressure ataupun tak ada pressure. Yang ni tak ada pressure. Dia ada shielding yang menggunakan flux ataupun tak ada shielding. Ya. Contohnya macam ni, RSW, uh, resistant spot welding, ya, RSW. Okey. Kemudian dia ada lagi lah conduction induction. Ya. Kalau dari segi chemical, iaitu dia punya sumber tenaga dia lah chemical, kita pecahkan kepada dua, sama ada flame ataupun solid reactants, ya, iaitu sumber haba dia daripada flame, api, ya. Kemudian dia ada shielding, ya, shielding dia flame tu memberi shielding sekali. Kita ada yang ni oksigen, OAW, oksigen, jap, oksi oxy-fuel, oxy-fuel, ya, OAW, oxy-fuel. Oxy-fuel, ini apa dia, tak ingatlah saya. Nanti kita tengoklah. So, ini adalah pecahan-pecahan lah kepada proses fusion welding. Ya, jadi fusion ni adalah proses welding tu melibatkan peleburan. Ya, jadi metal tu melebur dan bila dia melebur dia akan melekat bersambung. Ya, fusion. Ini adalah solid state welding pula. Solid state welding ni, dia punya proses welding dia tak melibatkan fusion. Iaitu dia tak ada peleburan antara metal yang kita nak sambung tu. Ya, kalau fusion tadi ada peleburan, solid state tak ada peleburan. Ya, dia terus melekat je. Okey, dia pecah juga kepada yang ni pecah kepada 3. Ini ada dia punya energy source, sama ada energy source dia adalah electrical, chemical ataupun mechanical. Okey. Kemudian ini adalah thermal source dia, sama ada radiation, induction ataupun resistance. Kemudian ada mechanical loading pun ke tidak, ya. Kalau untuk solid state ni biasanya kena ada mechanical loading. Kalau macam fusion tadi tak payah. Ya, yang ni kita perlu ada pressure untuk menekan tempat yang kita nak sambung tu. Okey. Kemudian ada melibatkan shielding ataupun tidak. Okey, jadi shielding boleh datang daripada gas, vacuum. Okey, dan ini adalah dia punya proses dia lah. Ya. Okey, radiation resistant. Okey. Ini pula adalah jenis-jenis brazing and soldering. Ya, so sama macam tadi juga, punca energi dia sama ada electrical ataupun chemical, dan juga punca thermal source dia ada mechanical loading ke ataupun tidak, dan juga ada shielding ataupun tidak. Ya. Brazing and soldering ni dia lebih kurang sama macam welding tadi. Ya, fusion ataupun solid state, cuma beza dia adalah temperature dia rendah sikit. Ya, dia guna temperature yang lebih rendah daripada welding. Alright. Okay, so far boleh ikut Okay. Sekarang ni kita masuk kepada fusion welding, iaitu jenis welding yang pertama. Okay, apa dia fusion welding? Dia adalah any welding process that use fusion. Ya, fusion ni macam peleburan lah. Dia ada berlaku peleburan sikit. Fusion at the base metal to make the weld. Okay, ini adalah jenis-jenis fusion welding. Kita ada shielded metal arc welding, ya. Kita ada submerged arc welding, gas metal arc welding, gas tungsten arc welding dan seterusnya lah. Ini shielded metal arc welding yang saya sebut tadi, ini adalah SMAW. Ya, ini adalah SAW. Ini adalah GMAW. Ini pula adalah GTAW. Itu nama-nama dia lah, ya, yang awak kena ingat dah kan. Okey, diberikan karakteristik kat sini, contoh macam ni, sheet metal arc welding ni, dia punya operation dia adalah manual. Ya, bermaksud kita tak boleh nak jadikan dia automatic. Ya, dia manual. Orang kena ada orang yang buat. Dia adalah manual, ya. Kemudian sheet metal arc welding ni pula dia adalah portable. Maksud dia kita boleh pindah-pindahkan. So, kita boleh bawa dia ke site untuk lakukan proses welding. Boleh pindah-pindah. Skill level high. Jadi disebabkan orang yang perlu lakukan proses welding tu, jadi orang tu dia kena skill. Ya, dia kena pandai lah untuk buat welding tu, ya. Dia high. Okay. Welding position ni pula adalah kaedah penyambungan tu.
Ya, kaedah penyambungan tu ada berbagai-bagai. Ya. Jadi kalau macam shear metal arc welding ni, dia semua jenis position dia boleh buat. Okey. Kemudian jenis current, ya, kalau dia boleh pakai AC ataupun DC. Distortion 1 to 2, ya, 1 ke 2, yang ni 1 high, ya, 5 lowest. Jadi ni distortion tinggi ni, dia uh, dia boleh menghasilkan distortion. Cost dia adalah murah, ya, sheet metal arc welding ni, ya. Kalau macam ni, gas metal arc welding ni, dia bukan manual, ya, dia boleh jadi semi auto ataupun auto, ya. Dia boleh, kita boleh automatickan dia. Bermaksud orang yang guna tu tak semestinya skill dia tinggi, ya. Low skill pun boleh. Okey. Macam gas metal arc welding ni, dia boleh lakukan welding untuk semua jenis metal, ya, most metals. Okey. Nanti kita tengoklah, ya, bila kita belajar detail berkenaan dengan proses tu. Okey. Kita tengok jenis welding yang pertama, jenis fusion welding yang pertama, iaitu arc welding. Apa dia arc welding? Itu sumber haba dia adalah datang daripada arc. Arca, ya, arca. Apa dia arc welding? Arc welding ialah suatu fusion welding process, ya, dia adalah proses fusion in which the coalescence of the metal is achieved by the heat from an electric arc. Ya, electric arc ni datangnya daripada suatu elektron dan juga kita punya workpiece. Ya, jadi daripada elektrod kita, dia ada elektrod. Orang dah buat welding kan, jadi welding tu ada elektrod kan, macam dalam video saya tunjuk ni. Pen saya ni ada elektrod. Lepas tu kita ada workpiece kita. Antara elektrod dengan workpiece ni dia akan menghasilkan arc. Ya, dan arc tu yang akan melebur sikit metal tu, ya, dan dia akan bergabung, ya. Jadi dia akan berlaku coalescence, ya, pergabungan antara metals, ya, yang datangnya daripada heat, di mana heat tu datang daripada electric arc antara elektrod dan juga kita punya workpiece, ya. Suhu elektrik arc tu boleh mencapai 5,500 darjah Celsius, ya. Jadi dia boleh melt lah metal, ya. Kebanyakan proses-proses dalam arc welding ni dia memerlukan filler. Filler ni bermaksud kita kena tambah metal ke dalam kita punya joining proses tu. Ya, dia kena ada filler. Okey, jadi electric arc ni berlaku akibat daripada discharge of electric current across the gap in a circuit. Ya, jadi dia ada gap antara elektrod dan juga workpiece tu, jadi menghasilkan electric arc. Okey, dan arc tu dia kena sustain by an ionized column of gas. Ya. Jadi kita alihkan gas, ya, yang akan menghasilkan gas tu menghasilkan pengalih elektrik lah, ya. Jadi gas tu boleh menghasilkan boleh mengalihkan arus listrik yang menyebabkan arc terhasil, ya. Jadi semasa proses welding tu kita mula dengan kita nak initiate arc tu dulu, ya. Jadi kita initiate arc tu dengan kita bawa elektrod is brought into contact into work and then quickly separated from it by a short distance, ya. Jadi masa korang buat welding hari tu kan, korang ada elektrod, lepas tu korang bawa dekat dengan workpiece, ya. Bila dah dekat dia akan menghasilkan arc, lepas tu tarik sikit, jauhkan sikit, ya. Supaya arc tu akan kekal. Okey. Ingat lagi ke masa proses welding tu, buat welding? Ke tak buat? Buat. Dia buat kan? Rugilah kalau tak buat. Ni tadi, ya. Jadi ini ialah kita punya fusion welding. Jadi arc ni adalah sebahagian daripada jenis-jenis arc welding lah. Di mana arc ni sumber tenaga dia adalah elektrik. Ya, jadi menghasilkan arc, ya. Dan dia ada arc welding ni dia ada 3 jenis lah. Sama ada shielding dia adalah gas ataupun tak ada shielding, ataupun shielding ni datang daripada flux. Ya. Contoh kalau shielding ni datang daripada gas, kita ada GTAW, gas tungsten arc welding.
GMAW, gas metal arc welding. PAW, apa dia PAW ni? Plasma arc welding. EGW, EG, EE. Sekejap, tak ingat. Nanti tengoklah Okay. Kemudian, kalau shield tu datang daripada flux, contohnya yang ni SMAW, shield metal arc welding. SAW, submerged arc welding. Itu contoh-contoh dia lah. Okay. Jadi ini dia proses arc welding tadi. Ya. Jadi dia perlu ada elektrod. Ini kita punya elektrod ni. Ya. Di mana elektrod ni kita bersambung dengan kita punya power source lah. Ya. Ini adalah kita punya workpiece. Ini workpiece kita. Jadi antara elektrod dengan workpiece ni dia akan menghasilkan arc. Dan kita ada filler. Ya, filler. Filler ni dia akan menambahkan metal lah ke dalam tempat yang kita sambung tu. Ya. Sometimes ada filler, ada sometimes tak payah filler lah. Okey. So itulah dia proses arc welding. Okey. Elektrod tu dia ada dua jenis. Sama ada elektrod tu consumable ataupun non-consumable. Ya. Jadi elektrod tu boleh habis ataupun tak habis. Ya. Kalau consumable ni elektrod tu dia bertindak sebagai filler sekali. Jadi elektrod dia jadi filler. Ya. Jadi dia mengisi metal, kat tempat kita nak sambung tu. Jadi kita punya elektrod akan habislah. Kalau non-consumable, elektrod tu bertindak sebagai elektrod saja. Kita ada filler metal yang kita bagi separate daripada kita punya elektrod tu. Okay. Right. Kemudian, saya dah sebut tadi, proses welding tu kita kena ada shielding. Kena ada shield. Ya. Sebab apa? Metals ni pada suhu tinggi dia adalah chemically reactive to oxygen, nitrogen, hydrogen di udara. Ya. Jadi boleh berlaku tindak balas ke atas metal kita tu. Jadi kita tak nak berlaku tindak balas tu. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku tindak balas, kita shield. Kita tutup kawasan yang kita lakukan proses welding tu. Ya. Jadi kalau berlakunya tindak balas tu, kita punya joint tu boleh degrade ya by the reaction. So to protect kita kena shield from the surrounding air. Kaedah untuk shield itu adalah kita gunakan gas, ya. Contoh dia kita guna argon, helium, karbon dioksida ataupun shield itu datang daripada flux. Okey. Power source bagi arc welding pula dia boleh daripada direct current ataupun alternating current, ya. Kalau alternating current ni dia murah, ya. Sumber dia daripada arus ulang-alik dia adalah murah. Tapi yang ni sesuai untuk ferrous metal saja. AC ya. DC ni direct current dia mahal ya. Tapi dia boleh guna untuk all metals ya dan boleh kita boleh control dia kita punya arc ya kalau DC ya. Apa beza AC dengan DC ni? Apa beza? AC ni apa? DCL ni apa? Tahu tak? Korang dah belajar elektrik kan? Kalau AC ni punca dia apa? Sumber dia apa? Sumber AC datang dari mana? Dah belajar elektrik. Sumber AC datang dari mana? Sumber DC datang dari mana? Direct current. Direct current sumber dia datang dari mana? Macam mana kita nak dapat direct current ni? Bateri. Bateri. Betul? Kalau AC? Motor. Motor dia tak menghasilkan elektrik. Yang menghasilkan elektrik apa dia? Yang menghasilkan elektrik adalah genset, generator. Kalau generator dia menghasilkan AC.
Kalau bateri dia menghasilkan DC. Betul lah tadi siapa yang cakap tadi bateri akan menghasilkan DC current. Kalau AC kita ambil datang daripada generator ataupun plug rumah ya, plug rumah tu itu adalah AC. Okey? Alright, itu subjek elektrik lah tak ada kaitan dengan manufacturing. Alright, sekarang jadi kita tengok jenis-jenis welding, arc welding ni jenis-jenis ni ya. Kita ada non-consumable electrode. Kalau non-consumable electrode, dia adalah gas tungsten arc welding, ya, ataupun kita panggil dia GTAW, ya, gas tungsten arc welding. Dia adalah sejenis arc welding proses di mana dia punya elektrod dia adalah non-consumable, ya. Jadi elektrod dia tak habis, ya. Kita guna elektrod yang sama, kita guna berulang-ulang. Ya, GTAW iaitu gas tungsten arc welding ataupun nama lain dia adalah tungsten inert gas, TIG. Itu nama lama dia lah. Nama standard dia adalah GTAW. GTAW ni dia adalah manual welding process. Ya, yang bukan auto lah. Dia manual. Use non-consumable electrode yang dibuat daripada tungsten. Ya, so electrode dia dibuat daripada tungsten. Dan kita supply suatu gas. Ya, gas sama ada inert ataupun semi-inert. Ya, di mana gas ni kita gunakan sebagai metal shielding. Dan dia perlu ada separate filler. Ya, dia perlu ada filler. Sebab apa? Kita punya elektrod kita adalah non-consumable. Ya, jadi dia kena ada separate filler. Dia adalah bagus kalau kita nak welding stainless steel. Dia sangat sesuai lah kalau kita nak welding stainless steel. Jadi biasanya kalau kita nak weld stainless steel, kita akan pakai GTAW ataupun TIG. Sebab dia sesuai. Dan juga light metal. So, untuk bicycle, aircraft, naval application. Next, kita ada PAW ataupun plasma arc welding. Ya. Di mana arc tu datang daripada elektron kita adalah tungsten sama. Cuma beza dia differ by positioning the electrode within the body of the torch. The plasma arc can be separated from the shielding gas envelope. Okay. So yang ni plasma ni dia tak pakai gas lah sebagai shielding. Okay, ini adalah GTAW, ya, gas tungsten arc welding. Iaitu kita ada elektrod. Ini elektrod kita ini elektrod. Okay. Okay. Kemudian dia ada supply gas sekali. Ya, jadi kat sini dia ada gas ni, gas akan masuk sini. So dia ada supply gas di mana gas tu bertindak sebagai shield. Ya, dia akan shield benda ni. Okey, kemudian dia ada filler. Ya. Macam tu. Okey. So ini dia ini torch kita lah, ini torch kita di mana di dalam torch kita ni tadi ada kita punya elektrod dan juga dia supply gas dalam torch ni. So ini gas kita. Gas kita dia akan supply masuk ke dalam torch dan juga dia supply arus elektrik ke dalam torch. Ya, ini adalah elektrod. Ya, kemudian kita ada filler rod kita ni. Dan dia akan weld lah kita punya metal. Alright? So ini adalah GTAW, gas tungsten arc welding. Ini plasma arc welding. Plasma arc welding ni ialah sumber gas yang kita alihkan ni adalah gas plasma. Gas plasma ni adalah gas suhu tinggi. Ya, dia suhu tinggi dan dia bersifat ion. Bersifat ionik. Ya, yang akan menyebabkan kita punya gun ni bercas negatif, workpiece bercas positif. Ya, jadi dia akan menghasilkan arc lah. Dia akan menghasilkan arc. Kemudian kita supply juga shielding gas. Ya, so dia ada dua gas yang kita supply ni.
kita supply shielding gas dan juga kita supply plasma gas. Okey. Ini adalah plasma arc welding. Okey. Jenis arc welding yang ketiga adalah shielding metal arc welding ataupun SMAW. Ya. Untuk SMAW ni, dia punya elektrod dia adalah consumable. Elektrod dia habis, guna habis. Macam tungsten tadi, elektrod dia tungsten tu dia tak habis, kita guna. Yang ni elektrod dia consumable. Okey. Kemudian elektrod itu dia disalut ya, di cover ya. Jadi bila elektrod tu terbakar ya, dia akan menghasilkan gas ya yang bertindak sebagai arc stabilizer. Ya. Jadi yang ni gas kita tak supply ya. Bila elektrod tu terbakar dia menghasilkan gas yang akan seal kita punya proses welding tu. Ya. Jadi gas tu akan exclude air, dia akan menghalang udara daripada masuk. Ya. Kemudian dia menjadi filler juga. Ya. Dia supply metals to alloy the weld. Ya. Dan juga dia supply slags to support and protect the weld. Ya. So elektrod tu dia akan terbakar, dia akan melebur. Ya, dan bila dia melebur dia membebaskan gas yang bertindak sebagai shielder, dia akan seal, stabilizer dan juga exclude the air. Dia akan supply filler ya, iaitu metals to alloy the weld dan juga dia supply slag. Ya, slag ni dia macam protect jugalah ya. Dia akan teroxide, dia akan protect di mana kita kena buang slag tu menghasilkan kita punya welding tu lah ya. Jadi kalau korang ingat lagi masa korang lakukan proses welding tu, bila korang welding, permukaan atas tu dia akan teroxide di mana korang kena pecahkan permukaan atas tu kan. Pecahkan permukaan atas tu supaya kita punya welding tu jadi bersih. Ya. Kalau korang ingat lagi lah masa welding dulu. So, shielding is obtained from the decomposition of the electrode. Ya. Di sini pressure is not used. Filler metal is obtained from the electrode. Okey. Dia punya electrodes dia ni kita boleh weld carbon, low alloy steel, stainless steel pun dia boleh ya, cast iron dan juga metal-metal yang lain tu. So ini dia shield metal arc welding ya, kita ada elektrod ya. Dan elektrod ni dia akan terbakar ya, di mana dia ada arc antara elektrod dan juga base metal ni yang menyebabkan elektrod kita ni akan consumable habis, di mana daripada elektrod ni dia akan menghasilkan gas yang akan seal kita punya welding. Elektrod ni juga bertindak sebagai filler ya, dia akan supply metal kepada kita punya welding ya, dan juga dia menghasilkan slag ya, dia akan cover permukaan welding kita ya, menghasilkan slag. Okey, jadi kita punya elektrod ni ya, kita akan sambung kepada kita punya sumber power ya, dia akan mengalirkan arus elektrik kepada elektrod ya, dan akibat dia akan menghasilkan arc antara elektrod dan juga kita punya workpiece. Right? So kita dalam gas metal arc welding ya, GMAW ataupun kita panggil dia metal inert gas MIG ya. Kalau GTAW kita panggil TIG, tungsten inert gas. So dalam GMAW ni coalescence tu is produced by heating the metals with an arc between kita punya continuous filler kita, di mana filler kita adalah consumable dan juga workpiece. Ya, okay. Arc antara kita punya elektrod dan juga workpiece. Okey. Okey. Alright. Beza GMAW ni
dengan yang tadi itu apa? Tadi itu adalah SMAW kan? Shield Metal Arc Welding. Yang ni SMAW. Untuk ini GMAW ni, Gas Metal Arc Welding ni, kita supply gas. Gas kita supply. Shielding ni kita dapat daripada gas. Ya, jadi kita sediakan gas untuk shield kita punya welding. Kalau macam tadi GTAW tadi gas kita tak supply. Ya, yang ni kita supply gas. Sebab tu dipanggil gas metal arc welding. Ya. So shielding is obtained entirely from an externally supplied inert gas. Okay. So yang ni kita punya elektrod kita adalah consumable, ya. Elektrod kita guna habis, ya. Di mana elektrod ni kita boleh supply secara continuous, ya. Electrode is supplied continuously into the arc, ya. So dia boleh jadi automatic lah, ya. Macam ni, ya. So ini adalah GMAW. Kita punya elektrod. Ini elektrod kita lah, ya. Elektrod kita. Di mana elektrod kita ni continuously supplied, ya. Ni kita punya elektrod ni kita akan supply secara continuous. Mana dia? Ini kita punya gun tadi kan. Jadi kita punya wire ni. Wire dia ni dia ada wire feed, ya. Dia ada wire feed. Ini akan ini ini wire, ya. Ini dia punya motor. Ini punya wire. Dia ada wire feed kat sini, ya, di mana dia akan supply wire sebagai untuk jadi filler kan. So yang ni dia ada shielding gas yang asing yang kita supply untuk proses welding ini. Itu beza dia dengan GTAW. Kalau SMAW kita tak sediakan gas. Yang ni GMAW kita sediakan gas. Right? So yang ni pula proses welding yang ni dipanggil submerged arc welding. Submerged arc welding ni dia punya welding ni tenggelam. Macam ni, ya. So ni kita punya workpiece. Ini kita punya wire yang kita supply, ya. Kemudian dia ada flux. Ni flux. Flux ni kita supply. Flux ni bertindak sebagai shielding pada tempat yang kita lakukan proses welding ni, ya. Dia ada flux yang bertindak sebagai shield kepada kita punya proses welding. Yeah, so kita punya flux ni, the flux floats to form a protective slack cover. Okay, submerged arc welding ni dia auto lah, dia automatic. Okay, kita teruskan kepada jenis welding, fusion welding yang seterusnya, iaitu resistance welding. Ya, yeah. Resistance welding ni sumber heat dia datang daripada electrical resistance to the current flow. Ya, jadi bila arus elektrik mengalir, ya, pada kawasan yang kita nak sambung tu ada resistance, ya. Bila ada resistance, dia akan panas, ya, dan bila dia panas berlakulah fusion kat tempat tu, ya. Contoh resistance welding adalah kita ada resistance spot welding, RSW, ya. Resistance spot welding ni macam mana? Kita ada elektrod, ini elektrod kita, ya. Ini yang kita nak sambung, dua sheet metal yang kita nak sambung, ya. Jadi pada elektrod ni kita alihkan arus elektrik, ya. Katakan yang atas ni positif, yang bawah ni negatif. Kita alihkan arus elektrik dan kita tekan. Kita kenakan daya menekan kita punya metal yang kita nak sambung, ya. Bila arus elektrik mengalir dan kita tekan dia,
dia akan berlaku fusion kat sini. Ya, berlaku fusion kat sini dan akhirnya kita punya sheet metal tu dia akan melekat. Ya. Itulah kaedah resistance spot welding RSW. Okey. Jadi resistance spot welding ni dia sesuai untuk sheet metal. Ya. Sebab dia tak boleh tebal dia punya metal tu. Kalau tebal dia tak susah nak melekat lah. Dia untuk metal yang nipis je. Okey. Okay, jadi dalam resistance welding ni kelebihannya ialah kita tak pakai filler. Ya. So kita just alihkan arus elektrik je, berlakunya weld nugget kat situ terus melekat. Tak payah filler. High production rate sebab dia cepat. Ya, dia cepat dan juga kita boleh lakukan automation. Ya, boleh guna robot lah. Low operator skill. Dia tak payah nak skill untuk buat welding tu bagi cantik, tak payah. Ya. Yang ni buat spot welding je. Good repeatability and reliability. Kelemahan dia adalah cost equipment dia mahal, ya. Dan dia untuk lap joint saja. Lap joint itu yang ni kalau kita ada sheet metal yang satu, kemudian sheet metal yang kedua ni kita sambungkan macam tu. Ini lap joint lah nama dia, so dia akan melekat kat sini. So untuk lap joint saja. Untuk joint yang macam ni saja untuk resistance spot welding ni. Operator kena skill. Kalau metal tu tebal tak boleh. Ya. Sebab apa dia melekat sikit je. Jadi dia untuk metal yang nipis-nipis je. Tapi RSW ni banyak kegunaan dia. Ya. Jadi for joining sheet, bus and tubes, ya, untuk menghasilkan tube, metal furniture, welding aircraft, kereta, itu semua pakai resistance spot welding. Okey. Contoh macam badan kereta, car body ni, satu kereta je ada 10,000 spot weld. Memang dia banyak pakai spot weld lah untuk badan kereta ni. Ini proses dia lah ya untuk menghasilkan resistance spot welding. Okey, kemudian kita ada resistance seam welding. Kalau resistance seam welding dia buat seam lah ya. Jadi dia boleh lekatkan keseluruhan ni ya. Jadi dia punya elektrod dia dalam bentuk roda. Alright. Jadi sampai sini saja berkenaan dengan fusion welding. Kita ada lagi satu jenis fusion welding iaitu oxy-fuel gas welding. Yang ni kita akan belajar minggu depan ya. Jadi kita dah belajar banyaklah welding ya. Iaitu kita ada GTAW ya, GMAW, SMAW, kemudian RSW. Boleh? Okey, jadi kita sambung kelas kita minggu depan. Okey. Bye semua. Okay. Right. Thank you, Doktor. Alright, okey, bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.